Oke, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Oke, macam mana semua hari ini? Sehat tak? Sehat cikgu? Oke, kalau sehat mesti sudah bersedia dengan pembelajaran kita hari ini kan? Ya cikgu, sudah sedia. Oke, pembelajaran kita hari ini, sebelum saya mulakan, saya ada satu soalan dulu, yaitu pernah dengar tak pasal jadual berkala unsur? Tidak pasti cikgu. Tidak pasti ya. Oke, baik. Ini akan membuatkan semangat ingin tahu tu hadir pada hari ini ya. Oke, jadual berkala unsur. Hari ini kita akan masuk kepada jadual berkala unsur. Dan cikgu telah menyiapkan satu alat bantuan mengajar ABM yang bentuk seperti inilah. Ada versi penuh untuk jadual berkala unsur, dan di sebelah satu sisi lagi ada jadual berkala yang telah saya ringkaskan. Okey. Kenapa dia ada dua sisi? Saya akan terangkan nanti dalam pembelajaran. Okey. Sebelum saya masuk dengan lebih dalam, saya akan mulakan dengan sejarah jadual berkala unsur ni. Jadual berkala unsur ni dia diperkenalkan oleh Dmitri Mendeleev, iaitu seorang ahli kimia yang berasal daripada Rusia pada tahun 1969. Okey. Jadual berkala unsur ni dia adalah pengkelasan unsur-unsur kepada kumpulan tertentu mengikut pertambahan atom ataupun konfigurasi elektron. Okey. Saya akan rujuk kepada jadual ini, jadual berkala unsur ini, di mana unsur-unsur di dalam jadual ini dia disusun mengikut pertambahan atom. Okey. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Kita akan mulakan dengan barisan yang menegak seperti ini. Yang begini, nampak kan? Nampak cikgu. Ini dipanggil kumpulan. Ini dipanggil apa? Yang begini? Kumpulan cikgu. Okey. Dan yang melintang ke bawah dari kiri ke kanan seperti ini dan ke bawah, ini dipanggil sebagai kala. Boleh? Kala? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So di dalam jadual berkala unsur terdapat maklumat-maklumat yang dia sertakan di dalam jadual, maklumat penuh ya. Okey, sekarang kita akan melihat apakah maklumat-maklumat yang ada di dalam jadual. Contoh yang paling mudah, kita ambil hidrogen lah. Ya. Hash ini berhuruf hash, boleh nampak? Boleh cikgu. Hash dia adalah merupakan simbol untuk unsur tersebut. Boleh ya? Boleh. Manakala di sini adalah nama bagi unsur tersebut, iaitu ditulis di sini hidrogen. Dan nombor yang 1.008 ini dia merupakan jisim atom. Jisim atom. Dan yang di atas yang nombor 1 ini merupakan nombor atom. Cikgu. Okey. Kembali ke depan. Dan sekarang kita akan mengenal pasti kumpulan-kumpulan yang berada di dalam jadual berkala unsur ini. Jadual berkala unsur dia dirujuk dari kiri, di mana baris yang menegak ke bawah di bahagian paling kiri ini, maafkan saya, ini merupakan kumpulan 1. Kumpulan 1 ini dikenali sebagai logam alkali. Boleh faham? Logam alkali. Boleh cikgu. Boleh faham. Okey. Logam alkali dia mempunyai sifat di mana ianya sangat reaktif. Dan lupa saya beritahu, logam alkali ini adalah bersifat logam. Okey. Dan ciri-ciri fiziknya yang lain, dia berwarna perak, dia juga lembut, dan ketumpatan dia sangat rendah. Okay. Setelah itu kita akan pergi kepada kumpulan 2, iaitu di sebelah kumpulan 1, di sebelah kanan dia. So kumpulan 2 ini dikenali sebagai logam alkali bumi. Logam alkali bumi ini adalah bersifat logam, dia masih lagi logam. Okay. Contoh bagi kumpulan 2 ini adalah magnesium, beryllium, dan juga yang seterusnya, kalsium ke bawah lah. Nanti saya akan edarkan jadual berkala seorang satu, dan kamu orang boleh refer dan terkait sendirilah. Okey. Cikgu. Okey.
Seterusnya kumpulan yang di sebelah dia lagi itu kumpulan 3. Boleh nampak nih barisan ketiga ini. Boleh cikgu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Barisan 3 hingga 12 ini dikenali sebagai logam peralihan, transition metal kalau dalam bahasa Inggris dia. Oke, untuk peringkat kemuran bagian 3 sampai 12 ini sangat-sangat jarang untuk dirujuk. So, untuk memudahkan kemurang dan menarik minat kemurang untuk merujuk jadwal bekal unsur yang lebih ringkas, di sinilah saya membuatkan satu jadwal bekal unsur yang lebih senang dilihat, di mana dia tidak ada mengandungi logam peralihan. Coba tengok di sini, dia merupakan kumpulan 1, kumpulan 2, dan terus kepada kumpulan 13. Sekarang ini boleh faham kan? Boleh cikgu. Oke. Sebenarnya kumpulan yang dikenal pasti juga dalam jadwal bekal unsur ini adalah kumpulan 17. Kumpulan 17 dia terletak di sini. Boleh nampak semua? Boleh cikgu, boleh nampak. Oke, kumpulan 17 ini dia dikenali sebagai halogen. Halogen. Oke. Oke cikgu. Kumpulan 17 ini dia bersifat berwarna. Dia selalu hadir dalam bentuk berwarna. Dia juga larut dalam air. Itu dia juga bukan logam yang reaktif. Dia juga mempunyai sifat yang tersendiri, yaitu dia tidak mengkonduksikan elektrik maupun haba. Oke. Itu secara ringkas untuk kumpulan 17, dan sekarang kita akan teruskan dengan kumpulan 18. Kumpulan 18 ini dikenali sebagai gas adi ataupun gas nade. Gas adi ataupun gas nade. Oke cikgu. Kumpulan 18 ini hadir dalam bentuk gas. Dan di sini kita boleh melihat contohnya adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, radium, dan juga ogareson. Oke, ini adalah kumpulan 18. Oke cikgu. Jadi setelah melihat pada itu, disebabkan kita kurang merujuk kepada kumpulan di sini 3 hingga 12, 3 hingga 12 logam peralihan. Jadi setelah membuatkan satu jadwal bekal unsur yang ringkas, di mana saya tidak meletakkan logam peralihan yang bermula daripada kumpulan 3 sehingga 12 di dalam jadwal. Saya ringkaskan menjadi kumpulan 1, kumpulan 2, dan terus kepada kumpulan 13, 14, 15, 16, 17, dan juga 18. Ini bagi memudahkan para pelajar pada peringkat kemurang untuk lebih senang merujuk pada jadwal dan mencari unsur-unsur di dalamnya. Oke, untuk kumpulan 18 sebenarnya cikgu tadi terlepas, di mana cikgu tidak menyebutkan sifat-sifat untuk kumpulan 18 ini. Tapi tidak banyaklah. Sifat untuk kumpulan 18 itu adalah dia bersifat lengai dan juga dia tidak reaktif. Oke, maafkan saya. Oke cikgu, sampai cikgu. Oke. Dan sebagai kesimpulannya, jadwal bekal unsur ini dia adalah berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara unsur-unsur yang berada di dalam jadwal bekal ini. Ini antara unsur-unsur ataupun elemen yang telah ditemui di dalam bidang sains, dan kesemuanya diletakkan dan disenaraikan di sini. Oke. Oke cikgu. Melalui jadwal bekal unsur ini juga kita akan dapat melihat ataupun membayangkan sifat-sifat unsur yang kita ingin sintesiskan ataupun yang baru kita temui dengan merujuk kepada jadwal bekal unsur ini. Oke. Dan kesimpulannya, jadwal bekal unsur ini sangat-sangat meluas kegunaannya di dalam bidang kimia terutamanya, dan selain itu dia juga digunakan dengan kerap dalam bidang sains. Jadi tidak dinafikan jadwal bekal unsur ini adalah sangat-sangat berguna.
Oke. Oke cikgu. Oke. Untuk pembelajaran kita setakat ini saja untuk hari ini dengan kesimpulan yang saya terangkan tadi. Oke. Semua jelas dengan pembelajaran saya tadi? Jelas cikgu. Terima kasih cikgu atas tinjauan yang diberikan. Oke. Oke cikgu. Oke, diharapkan di sesi pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya kita akan lebih mendalam lagi dalam menerapkan jadwal bekala unsur ini. Oke, dan terima kasih kepada pelajar semua untuk perhatian. Terima kasih kelas. Oke cikgu, terima kasih.